Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Cikgu. Macam mana semua hari ini? Sihat ke? Sehat, cikgu. Sihat, cikgu. Alhamdulillah, cikgu. Alhamdulillah. Okay, bagus. Nampaknya semua bersemangat untuk teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya, siapa ingat lagi apa yang kita dah belajar pada minggu lepas? Saya Kita lepas ada set kosong. Ya, maksud set. okey. Kita belajar tentang set. Apa yang ada dalam set yang kita belajar pada minggu lepas? Belajar tentang? Kaedah dia. Wah, okey, kita belajar Yang kaedah-kaedah untuk huraikan set. Okey, ada 3 kaedah. Apa kaedah dia? Penyenaraian. Kaedah perihalan. Penyenaraian, perihalan dengan Satu tanda pembina set. bagus. Nampaknya semua masih ingat lagi. So, pada hari ini saya nak teruskan lagi. Kita masih berada dalam tajuk set. Tapi sebelum saya teruskan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita main game dulu. Alright. So, kita start. Kami easy je. Okay, saya nak pilih ni lah. Okay, Rakun. yang pertama, barang-barang yang boleh dikitas semula, recyclable. Maksudnya barang-barang yang boleh dikitas semula macam surat khabar, botol air kosong, macam gambar-gambar dalam ni lah. So saya nak awak tentukan barang-barang yang boleh dikitas semula dalam game ni. Okay. Gambar yang pertama. Surat khabar. Boleh. Surat khabar boleh. Boleh. Botol boleh. Ni. Boleh. Ni apa ni? Teh. Teh boleh ke? Boleh. Tak boleh. Tak Boleh kan? Tak boleh. Ni kaca boleh ke untuk kita kitas semula dalam ni? Boleh. Ya ke? Ya boleh. Ya, Botol boleh. pandai. Ni. Tak boleh. Tension. Tin boleh, tin. Kosong. Boleh. Tak boleh. Ni tembikar. Tak boleh. Tak boleh. Ni kulit orang ni tak boleh. Ni sama tadi. Botol boleh, botol. Boleh. Tadi kita kering. Tak boleh. Tak boleh. Campur sebab dia ada bahan Botol. kimia. Botol boleh. Botol boleh. Tu boleh. Kulit orang. Tak boleh. Kertas Campur boleh. Boleh. Kertas boleh. Pandai. Nampaknya awak tahu barang-barang yang boleh dikitas semula. Okey, seterusnya. Barang-barang yang kompos. Maksudnya barang-barang ni boleh dikompos. Boleh terurai dekat kita punya tanah. Boleh sebati dengan tanah kita. Boleh dijadikan baja. So, jom kita tengok apa barang-barang dia. Okey. Apa agak-agak? Okey, kulit telur. Boleh ke? Boleh. Urai? Boleh. Apple boleh. Daun boleh. Kulit pisang. Kulit pisang. Boleh. Bag. Boleh. Kulit oren Boleh. boleh. Kulit oren Pink pun kosong. boleh. Tak Boleh. boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh juga. Boleh. Boleh. Tin tak boleh. Ya, ni adapter. Tak Tak boleh. boleh. Kulit oren. Oren. Kulit oren boleh. Apple. Ni ubat gigi ni. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Tak boleh terurai dalam tanah. Mentol boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ini Wiper. kulit Boleh. Okey, nampaknya semua betul, tak ada yang salah. Okey, seterusnya elektronik. Okey, electronic waste ni benda-benda yang kita dah tak boleh guna lagi dah. Tapi dia masih boleh dikitas semula. Cumanya kita tak boleh campur dengan barang-barang yang kita kitas semula masa awal-awal tadi. Ni kita kena khaskan dia. Kita kena kitas semula secara khas. Maksudnya awak kena hantar dekat pusat kitas semula. Awak tak boleh sewenang-wenang buang dalam tong sampah kitas semula. Okey, jom kita tengok apa barang-barang dia. Okey, Tak kotak boleh. air ni. Dia boleh. Boleh mentol. Mentol boleh. Mentol boleh. Mentol boleh. Tak boleh. Tak boleh kompos. Ni Tak botol boleh. tak boleh. 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 Sel kering. Boleh.
Extension boleh. Boleh. Kulit telur tak telur boleh. Telur tak boleh. Tak boleh. Boleh. Tak Boleh. boleh. Tak boleh. Tak boleh. 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 Tak boleh. Tak boleh. 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 Sama Boleh. ni. Boleh. Okey. Boleh. Ha. Okey, betul 12, tak ada yang salah. Nampaknya awak faham. Ingat ya, barang-barang ni dia boleh kita semula tapi kita tak boleh campur dengan barang kita semula masa awal tadi sebab dia ada barang-barang yang berbahaya, barang-barang kimia yang berbahaya. Okey, seterusnya yang terakhir. Landfill ni barang-barang yang kita nak buang. Sampah memang dah tak boleh guna, nak kita semula tak boleh, nak guna pun tak boleh. Nak terurai dalam tanah pun tak boleh. So jom kita tengok. Okay ni, cawan kaca yang dah pecah. Boleh. Buang je. Tu boleh. Boleh. Boleh, boleh. 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 Untuk apa? Boleh. Tak tahu. Boleh. Boleh. Ni, Tak boleh. apa? Boleh. Sabar. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Ya. Ni sama je Boleh. tadi. Boleh. Boleh. Okay ni. Daun kering. Tak boleh. Daun kering dia terurai. Ni Boleh. dah semula. Boleh. Ni Itu boleh. 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 ni Boleh. sama je tadi. Boleh. Okay, cepat-cepat. Lagi ni. Itu Bekas kakao ni. Boleh. Sampah kita tak tahu. Boleh. 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 Tak boleh. tak boleh. Alright. Okay, so jom kita tengok. Okay, daripada permainan tadi, awak rasa macam mana dia dapat menolong awak semua? Siapa ada idea? Dapat memudahkan kita semula. Dapat memudahkan kita semula. Okay, lagi? Jimat Lagi ada idea? Mengasingkan Jimat benda tenaga. negeri masing-masing. Ya, betul. Okay, bagus. Semua tu betul. Okay. So, daripada permainan tadi, kita dapat mengelakkan daripada membuang di tempat yang salah. Okay. Awak bayangkan, kalau awak tak tahu kan, awak tak tahu yang botol ni boleh di kita semula. Mungkin awak buang je. Awak buang macam tu je. So, sebanyak sedikit permainan tadi dapat menolong awak untuk mengelakkan daripada membuang di tempat yang salah sebab awak dah tahu dah botol tu boleh di kita semula. Okay, yang seterusnya dapat menjimatkan masa, tenaga dan sumber kita. Okay. Lepas tu dapat mengajar secara proaktif. Apa yang dikatakan dengan mengajar secara proaktif ni? Sebab benda tu kan game tadi kan dalam online. So awak boleh tahulah, senang je, tak payah nak pergi mana-mana, tak payah nak pergi kempen. So daripada game tadi dapat mengajar secara proaktif lah, lebih mudah. Guna telefon bimbit pun dah boleh, telefon bimbit pula, telefon pintar. Lepas tu game tadi tu cara-cara amalan hidup moden. Okay, so jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okay, seperti yang awak tahu, kita masih dalam tajuk pengenalan set. Jadi apa yang awak akan belajar? Apa yang awak akan belajar pada hari ini? Okay, di akhir pembelajaran, awak semua berupaya untuk yang pertama, mengenal pasti unsur kepada suatu set menggunakan simbol dengan betul. Yang kedua, menentukan bilangan unsur bagi satu set dan mewakilkan menggunakan simbol dengan tepat. Yang ketiga, okay, seorang tolong baca, cikgu penat dah cakap je. Saya Baca. membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set dengan tepat dan yakin. Pandai. So, jom kita mula belajar. Okay, untuk hasil pembelajaran kita yang pertama. Apakah unsur dalam satu set? Apa yang dikatakan unsur dalam satu set ni? Okay, siapa ada idea? Bilangan-bilangan dia. Bilangan. Okay, cikgu nak awak kaitkan dengan game tadi. Okay, contoh. Dia kata unsur kan?
Okay, untuk barang-barang yang boleh dikitas semula. Apa barang-barang yang boleh dikitas semula? Surat khabar, Surat botol. khabar, botol kosong lagi. Hmm. Kaca. Surat khabar, botol kosong, tin kosong. Okay, kalau cikgu cakap telefon pintar, boleh ke dikitas semula? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh campur Tak kan? boleh. So dia buka unsur untuk barang-barang yang boleh dikitas semula. Itulah yang dikatakan unsur dalam satu set. Nampak ni? Ciri-ciri yang tertentu dalam suatu set. Macam yang cikgu cakap tadi lah. So, dalam tajuk ni, cikgu nak tunjuk awak simbol yang kedua yang awak akan belajar. Simbol yang pertama siapa ingat? Set kosong. Set kosong. Okay, pandai. So, ni simbol yang kedua iaitu simbol simbol unsur. Macam mana nak sebut ni? Sebut dia excellent. Sebut sama-sama excellent. Excellent. Okay, excellent ni adalah sama dengan unsur. So, jom kita tengok contoh yang pertama. Okay, diberi P, X. P sama dengan X ialah gandaan 3 dan X kurang daripada 20. Okay, awak tengok ni dia guna kaedah apa? Kalau ingat, dia guna kaedah apa ni? Tata tanda pembina Tata tanda pembinaan set. Pandai. Dia guna kaedah tata tanda pembina set. So, macam mana kita nak buat untuk soalan ni? Step yang pertama, kita kena keluarkan semua unsur-unsur yang ada dalam kita punya set. Apa unsur-unsur dia? Dia nak kita cakap, kita keluarkan unsur gandaan 3 yang kurang daripada 20. Okay, apa unsur gandaan 3 yang kurang daripada 20? 3, 6, 3, 9, 12, 3, 15, 6, 9, 12, 15, 18. Ya, betul. So, cara dia macam ni. Kita kena guna kaedah penyenaraian. P sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay, kita tengok soalan pertama. 9. 9 ni unsur ke untuk set P kita? Unsur. Betul. Kalau 15 ni pun Unsur. ada. Okay, kalau 11? Bukan unsur. Bukan unsur. Bukan unsur. Ni cikgu buat simbol unsur. Macam mana kita nak buat simbol bukan unsur? Letak sepang kat unsur tu. Pandai letak sepang je dekat unsur ni. Macam ni. Jadilah bukan unsur. Okay. So, contoh yang seterusnya. Okay, sama-sama. Diberi A, X ialah benda yang boleh dikitas semula. Okay, benda yang boleh dikitas semula yang boleh dimasukkan dalam tong sampah ni ya. Okay, lengkapkan setiap yang berikut menggunakan simbol unsur atau bukan unsur. Ni terlari ni. Sekejap, slide saya terlari. Kita bawa ke sini sikit. Okay. Right. So, yang pertama surat khabar. Kita boleh ke kitas semula dalam tong sampah ni? Boleh. Boleh. Jadi dia adalah unsur. Okay, yang kedua ranting kayu. Tak boleh. Ranting kayu tak boleh sebab dia Bukan unsur. dia bukan unsur sebab dia Benda yang tak boleh Boleh dia terurai dekat tanah. boleh terurai. Okay, yang plastik pula unsur ke Boleh. bukan? Unsur. Plastik bag macam macam ni tak boleh kita semula ke? Tak boleh. Dia Tak boleh. Kita tak boleh kita semula plastik ya. Kalau plastik botol tu tak apa, ni plastik bag. Yang pergi pasar, kalau pergi pasar beli sayur kan dapat plastik tu. Plastik tu kita tak boleh nak kita semula sebab dia tak terurai. Dia tak boleh nak kita semula, nak terurai dalam tanah pun tak boleh. So dia bukan unsur. Okay, yang keempat, botol air mineral. Boleh kita semula ke tidak? Boleh. Jadi dia unsur. Okay, radio lama pula? Tak boleh. Boleh. Kita tak boleh masuk dalam tong sampah ni sebab dia mengandungi bahan yang berbahaya. Dia boleh kita semula tapi dia mengandungi bahan yang berbahaya. So dia tak boleh campur. Okay, dia bukan unsur. Tin kosong? Boleh. Majalah? Boleh. Okay, sel kering pula? Tak boleh. Tak boleh. Dia sama macam radio lama. Okay, pandai semua. Okay, setakat ni ada soalan tak?
Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Kalau tak ada, kita teruskan. Okay, dah selesai dah hasil pembelajaran kita yang pertama. Okay, Jadi semua kita faham. masuk kepada hasil pembelajaran yang kedua. Okay, bagus. Okay, bagaimanakah anda menentukan bilangan unsur dalam suatu set? Okay, saya tunjuk contoh Yang pertama, kita kena wakilkan dengan tata tanda N dalam kurungan P. Okay, tata tanda N dalam kurungan P ni tak semestinya P ya. Awak boleh, contoh dia bergantung dengan set awak. Contoh set tu guna huruf Q. So, dia kena N dalam kurungan Q. Okay, contoh yang pertama, cikgu guna huruf P. Set P sama dengan A, E, I, O, U. E, I, O, U ni apa? Huruf vokal cikgu. Huruf vokal. Okay, pandai. So, macam mana kita nak tentukan bilangan unsur dalam set ni, kita kena kira berapa unsur dia? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi macam nak tulis NP sama dengan 5. Okay, faham tak? Faham Faham cikgu. cikgu. Faham Okay, cikgu. pandai. Alright. So, seterusnya. Okay. Menentukan bilangan unsur dalam satu set. Okay, soalan ni cikgu nak seorang tolong baca. Saya. Cikgu nak baca. Ain, baca. Diberi S ialah huruf dalam perkataan waspada. Okay, huruf dalam perkataan waspada. Betul. So, step pertama tadi kita kena keluarkan unsur dulu. Step pertama cikgu dah tulis dah. Step pertama kita kena keluarkan unsur. Macam mana kita nak keluarkan unsur? Guna kaedah apa? Penyenaraian. Yes, Penyenaraian. Penyenaraian. Okay, macam mana? W. P S sama dengan Sama curly dengan. bracket, tanda-tanda set, Aha. W A S P D. PD. Kita tengok. Ya, betul. Okay, tahniah. Siapa yang jawab tu betul. Maksudnya dia masih ingat. Okay, lepas dia dah keluarkan unsur, dah guna kaedah penyenaraian, kita kena kira berapa bilangan dalam unsur ni. Dalam set ni. Okay. 5. 1, Ada 5 cikgu. Okay, pandai. Jadi macam mana nak tulis? N. N kurungan S S kurungan N sama sama dengan dengan 5. Okay, kita tengok betul ke tak? Betul. Okay, pandai semua. Dah habis dah hasil pembelajaran yang kedua. Senang je tajuk ni. So, seterusnya hasil pembelajaran kita yang ketiga. Nak cakap tentang apakah kesamaan set. Okay, cikgu tunjuk contoh. Kat sini ada 3 set, iaitu set X, Y dengan Z. Okay, dalam set X ada N, A, I, K. Set Y pula ada I, K, A, N. Set Z, K, A, I, N. Okay, kalau awak tengok 3-3 set ni, unsur yang ada dalam 3-3 set ni sama ke ada yang lain? Sama cikgu. Awak tengok semua sama kan? Huruf N ada dekat set X, ada dekat set Y, Z pun ada. Sama juga macam huruf-huruf lain. So inilah yang dikatakan dengan kesamaan set. Macam mana kita nak tulis? X sama dengan Y sama dengan Z. Senang je. Inilah yang dikatakan dengan kesamaan set. Kalau tengok dia punya unsur tu sama, maksud dia set dia sama. So saya nak tunjuk contoh yang lain. Okay. Contoh yang ni. So, saya nak Nadia tolong bacakan. Set E ialah huruf vokal dalam perkataan bersih. Set F huruf vokal dalam perkataan sekitar. Okay, terima kasih Nadia. So kat sini ada 2 set. Ada set E, set F. E ni huruf vokal dalam perkataan bersih. Set F pula huruf vokal dalam perkataan sekitar. So yang pertama tadi kita kena senaraikan unsur dia. Guna kaedah penyenaraian. Okay, apa unsur yang ada dalam set E? B. R. E. I. EI sebab dia cakap huruf vokal je. So EI. Kalau F pula EIA. EIA. Okay, kalau awak tengok dua-dua set ni, awak rasa dia sama ke tak? Tak. Sama. Sebab E tak ada Apa A. Betul. Sebab E tak ada A. Kalau F ni ada A. Jadi macam mana kita nak tulis kalau dapat soalan macam ni? Bukan Cara sama dia, dengan. betul. Mula-mula kita kena buat perbandingan. Pandai siapa yang jawab tu. Okay, macam mana kita nak buat perbandingan macam ni? Kita kena cakap A ni unsur untuk F. Tetapi A bukan unsur untuk A. Kita kena tengok apa yang berbeza dekat dalam set ni.
unsur apa yang berbeza. So unsur tu lah yang kita buat perbandingan. So lepas dia dah buat perbandingan, kita cakaplah maka F tak sama dengan E. Okay, setakat ni faham? Faham cikgu. cikgu. Faham cikgu. Okay, bagus. Kalau Faham. faham, kita teruskan pembelajaran kita dengan mari kita uji minda. Okay, so saya nak uji minda awak. Sama ada awak faham ke tak dalam semasa saya mengajar tadi. So, jom kita mulakan. Saya nak semua tolong bagi kerjasama ya, jawab sama-sama. Okay, soalan yang pertama. Diberi B sama dengan negeri-negeri di Malaysia. Okay, maka Johor unsur bagi B. Betul ke salah? Betul cikgu. Betul. Okay, sebab apa betul? Sebab Betul. Johor adalah Johor yang ada Salah di satu negeri di Malaysia. pandai. Kita tengok betul ke? Betul. Betul. Sebab Johor adalah negeri dalam Malaysia. Yang mana ni? Saya nak tulis. Lah, sudah tak boleh tekan. Kejap saya nak tukar ni. Mana? Okay, alright. Baru boleh tekan. Okay, tanya betul. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, antara yang berikut yang manakah bukan unsur bagi benda yang boleh dikompos? Tulang ikan boleh kompos tak? Boleh terurai tak dalam tanah? Boleh. Boleh cikgu. Dalam kering? Boleh. Kalau komputer? Tak boleh, tak boleh. Komputer dia apa? tak boleh. Dia barang-barang yang boleh dikitas semula tapi tak boleh campur dalam tong sampah. Kena Dia ada diasingkan. dia kena diasingkan, dia ada pusat khas yang nak kita kitas semula barang ni. Mana cikgu punya ni? So kita tekan betul ke tak komputer? Betul. Tahniah. Okay. Seterusnya. Tasha lah pula bacakan. Set H sama dengan kurungan surat khabar, botol air mineral, kotak kasut, beg kertas. Okay. Tu Jadi betul. awak rasa mana satu jawapan yang betul? Agak-agak dia nak tanya apa ni? Dia nak tanya berapa Bilangan unsur unsur. dalam. Bilangan unsur. Jadi mana satu yang betul? Yang tengah. Yang Yang tengah. tengah. Okay. Yang tengah. Kenapa bukan yang pertama ni? Yang tu dia tak ada N tu. Sebab dia tak ada cakap pun bilangan. Dia just cakap hash sama dengan 4. Salah. Kalau yang kanan ni pula kenapa? Dia ada buat curly bracket tu. Sebab ada curly bracket. Bila ada curly bracket ni menandakan ini adalah unsur. 4 ni bukan unsur dalam set hash. So yang betul tengah. Tahniah. Okay, seterusnya. Set K sama dengan warna lampu isyarat. Berapakah bilangan unsur dalam set K? Apa warna lampu isyarat? Ada warna Merah, kuning, hijau. merah, kuning, hijau. Jadi ada berapa? 3. Ada 3. Jadi mana satu yang betul? NK sama dengan 3. Tengah. Yang tengah. Tengah. Okay. Yang tengah. Pandai. Okay. Seterusnya. Okay. Set T sama dengan KAWAN dan set U sama dengan KIPAS. Maka T sama dengan U. Betul ke salah? Salah. Salah kan? Tak sama sebab unsur dia tak sama. So dia salah lah. Pandai. Ya, dah habis dah. Nampaknya semua soalan yang awak jawab tu betul. Tahniah. Maksudnya awak fokus dalam kelas saya. Terima kasih. Jadi, kita dah sampai di penutup. Okay. Berbalik dengan hasil pembelajaran kita yang pertama. Adakah anda dapat mengenal pasti unsur kepada satu set? Awak rasa awak dapat? Betul dapat. Dapat cikgu. Kalau saya tanya,
Unsur bagi barang-barang yang boleh terurai, yang boleh dikompos. Kalau daun kering, boleh ke tak? Unsur ke tak? Boleh. Kalau daun kering, Boleh. boleh, dia unsur. Kalau saya cakap botol kosong, Bukan. Bukan unsur. kalau botol Bukan kosong, unsur. unsur untuk apa? Yang semula. Okey, pandai. Okey. Untuk hasil pembelajaran yang kedua pula, adakah anda dapat menentukan bilangan unsur bagi suatu set dengan menggunakan simbol dengan tepat? Awak Boleh. rasa awak faham tak untuk hasil pembelajaran yang kedua ni tadi? Faham Dapat. cikgu. Tentukan. Macam mana kita Faham, nak cikgu. tentukan bilangan dalam unsur? Macam mana kita nak tentukan? Kira. N sama dengan huruf tu, lepas tu sama dengan berapa bilangan unsur. Kita kena senaraikan dulu apa unsur-unsur dalam set tu, lepas tu kita kena kira ada berapa. Lepas tu baru kita tulis N sama dengan set apa, berapa nilai dia. Contoh kalau 4, 4. Okey, yang ketiga pula. Adakah anda berjaya menentukan kesamaan set dengan tepat dan yakin? Berjaya. Berjaya. Yakin. Pandai. Okey, macam mana kita nak tentukan kesamaan set ni, kita kena tengok unsur dalam set tersebut. Kalau contoh set X ni unsur dia sama dengan set Y, maksudnya dia sama. Maksud dia adalah kesamaan set. Tapi kalau ada yang berbeza, maksud dia tak sama. Faham? Faham cikgu. Okey, disebabkan Faham, awak cikgu. faham, awak fokus dalam kelas saya pada hari ini, saya nak bagi awak kuih raya lah. Sebab tak lama lagi kita nak beraya kan? So, saya Betul. nak bagi awak kuih raya. Awak nak kuih raya apa? Konflik madu. Konflik madu lagi? Tak nak. London. Boleh, semua boleh untuk awak. Ni kuih rayanya. Tada! Macam tak sedap je cikgu kuih raya tu. Ya ke? Kena rasa dulu. Kena cuba. Baru tahu sedap ke tak sedap. Okay. Jadi, ni kuih raya khas yang saya buat untuk awak semua. Kuih raya ni adalah awak kena buka buku teks. Lepas tu buka muka surat 253. Saya nak awak buat Mahir Diri 11.1 soalan 4, 5 dengan 6. Boleh ke tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Saya nak awak semua buat tau walaupun raya. Saya nak awak jangan lupa kerja sekolah. Saya tak kisah awak nak buat bila-bila pun, tapi yang penting nanti dah naik raya saya tahu siap. Okay? Okey. Okey cikgu. Okay, kalau ada apa-apa soalan jangan segan. Jangan Cikgu, malu. Ya? ni buat dalam buku mana satu ni cikgu? Ni buat dalam buku ni latihan A yang cikgu tanda dengan ni. Apa tu Minggu lepas stiker tu, tu? Buku pendek Buku pendek. Okey. Okay? Okey cikgu. Alright, so kalau ada apa-apa yang tak faham ke, ada apa-apa masalah boleh tanya saya ya. Boleh cikgu. Okey cikgu. Alright, so saya harap awak dapat buat kerja sekolah ni dengan jayanya. Cikgu, cikgu. Ya? Kalau nak tanya cikgu anytime ke cikgu? Tak kisah ke malam ke pagi ke petang ke? Saya memang tak kisah, tapi awak kena tahu adab dalam belajar. Okey, nak cikgu. Cikgu. Saya tak kisah pun. Ya. Cikgu nak saya WhatsApp personal ke dalam grup? WhatsApp dalam grup lagi bagus sebab semua kawan-kawan boleh tahu. So semua orang pun boleh belajar sama-sama. Cikgu. Okey cikgu. Ya? Ni kan soalan itu macam panjang. Itu saya kena salin soalan ke just tulis jawapan saja cikgu? Tak payah. Soalan tak payah salin. Saya nak jawapan je. Tulis nombor. Soalan apa? Tak payah salin soalan. Just tulis jawapan. Boleh? Boleh cikgu. Tapi Boleh, kalau cikgu. awak Boleh, cikgu. Tapi kalau nak salin soalan saya tak larang. Lagi bagus. Senang Baik, kalau awak nak cikgu. buat revision. Alright cikgu. Boleh, cikgu. Selamat Hari Raya Ada cikgu. apa-apa lagi? Tak ada Selamat dah Hari cikgu. Raya. Okay. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Terima Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Hati-hati. Mercun tu. Mak Yaya. Okay. Okey cikgu. Bye bye cikgu. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.